Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jumpa masuk ke kelas Tadabbur Sirah. Dan kita dah masuk ke minggu yang baru. Kita masuk kepada perbahasan yang baru. Kita baru je habis cerita tentang Malaikat Jibril daripada zaman dia diciptakan sampailah kepada zaman Nabi Muhammad, sampai Malaikat Jibril meninggal dunia. Kita dah cerita semua tu. Dan pada hari ini kita masuk kepada satu siri yang baru. Kita masuk kepada sejarah Nabi Bani Israel. Sebelum kita nak masuk kepada Nabi Muhammad, saya nak ceritakan dulu pasal Nabi-Nabi Bani Israel. Dan saya harap kelas ni, siri ni berhabis dengan cepat. Okay, sebab saya nak buat sekadar ringkas je. Cerita-cerita pasal Nabi Bani Israel ni, saya nak ceritakan dengan ringkas je. Kita tak nak cerita sirah Nabi tu secara detail satu persatu. Dia akan ambil masa yang sangat panjang. Sedangkan fokus utama kita nak belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi jemput masuk. Okey? Ada yang baru daftar, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan maksudnya ahlan. Jadi keluarga kami. Wa sahlan, dan duduklah dalam keadaan senang, dalam keadaan tenang. Marhaban. Jemput masuk. Okey? Dan kita akan mulakan kelas kita secara formal. Kita akan mulakan kelas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada perbahasan tentang para Nabi Bani Israel. Dan nak tak nak kita akan bermula dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita akan bermula dengan Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim ni bapa kepada semua Nabi. Antara gelaran Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Abu Al-Anbiya. Saya tukar pen. Antara gelaran Nabi Ibrahim, Abu Al-Anbiya. Okey, Abu bapa, Anbiya para Nabi. Sebab kejap lagi kita akan tengok daripada Nabi Ibrahim AS keluar ramai sangat Nabi. Hampir ke semua dalam 3/4 kot. Nabi-Nabi yang kita kenal, semuanya daripada zuriat Nabi Ibrahim AS. Okey. Nama Nabi Ibrahim, Ibrahim. Ada sesiapa tahu? Saya kan suka tanya maksud nama. Saya suka kalau kita baca pasal Nabi tu, kita nak tahu juga apa maksud nama dia. Okey. Jadi ada tak sesiapa yang tahu apa makna Ibrahim? Setiap Nabi ni nama dia ada maksud tau. Apa makna Ibrahim? Apa makna Ibrahim? Ada sesiapa yang boleh jawab? Kalau tak boleh jawab, tolong buat apa-apa emoji. Boleh ke tak boleh ke? Okey, okay, macam tu. Itu emoji tak tahu. Okey. Ibrahim maksudnya bapa. Ibrahim bapa kepada ramai orang. Dia bukan sekadar bapa. Kalau bapa, abu je. Ibrahim maksudnya bapa kepada ramai orang. Dan memang para Nabi ni kebetulan nama-nama dia memang akan kena dengan sifat dia. Padahal nama tu diberikan waktu dia lahir. Tapi bila dia membesar, bila dia berdakwah, nama-nama yang diberikan kepada Nabi-Nabi ni kena dengan kehidupan dia. Dan kita akan tengok Nabi Ibrahim memang jadi bapa kepada para Nabi, jadi bapa kepada umat yang sangat besar. Jadi Nabi Ibrahim AS dia lahir dan dibesarkan di sebuah negeri namanya Ur. Ni sekadar peta lah, sekadar gambaran. Sebab yang penting kejap lagi kita nak tengok pergerakan Nabi Musa tu. Jadi saya nak cuba bawa daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah di negeri yang namanya Ur, membesar di sana dalam keadaan masyarakatnya menyembah berhala. Dan kalau kita tengok kehidupan masyarakat zaman Nabi Ibrahim saling tak tumpah macam zaman Nabi Muhammad. Masyarakat sembah berhala. Macam-macam berhala mereka sembah. Daripada kayu ada, daripada batu ada, sebiji macam zaman Nabi Muhammad. Dan ayah Nabi Ibrahim tu lagi hebat. Bukan orang biasa-biasa. Bukan orang syirik yang level biasa-biasa ni. Dia yang apa pekerjaan?
ayah Nabi Ibrahim? Buat berhala. Betul. Maaf Ustaz, tak tahu. Kita tak ada masalah. Dalam kelas ni kita belajar, jadi kita tahu. Buat berhala ya. Jadi Nabi Ibrahim ni, dia lahir bukan ayahnya tu level syirik yang biasa-biasa. Bukan setakat sembah berhala, buat berhala lagi. Dia tukang kayu, dia akan ukir berhala dengan kayu, dengan batu, jual. Dan dengan duit tu dia sara keluarga. Bayangkan betapa haramnya duit tu. Sembah berhala, buat berhala, jual. Nabi Ibrahim membesar dalam keadaan tu, tapi macam Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim sejak kecil tak pernah rasa nak sujud pada berhala-berhala tu, tak pernah rasa nak minta doa, nak doa pada berhala tu, tak pernah. Allah jaga Nabi Ibrahim AS daripada kecil sampai Nabi Ibrahim dapat wahyu. Dan Nabi Ibrahim banyak berdialog dengan kaum dia, banyak berdialog dengan ayah dia. Sebelum dapat wahyu lagi, dia dah mula pelik tengok masyarakat ni kenapa sembah berhala. Berhala ni bukan boleh buat apa-apa pun. Kan? Sampai kan satu malam, waktu tu ada perayaan. Jadi kaum dia pergi tinggal sekejap. Nabi Ibrahim tak pergi. Nabi Ibrahim buat alasan lah dia tak nak pergi. Dia kata dia sakit. Jadi orang lain semua pergi, dia tinggal. Dan dia pergi pada berhala-berhala tu, dia bawa kapak tau. Ni biasa kita dengar cerita ni. Dia bawa kapak, dia pergi kat berhala tu, dia tengok berhala tu ada orang sediakan makanan. Dan dia tanyalah, malakum la ta'kulun? Kenapa tak makan? Makanlah. Lepas tu, pergi pada berhala lain, kenapa tak cakap? Cakaplah. Dan akhirnya dia ketuk semua berhala tu sampai pecah dan dia sangkutkan satu kapak pada berhala yang paling besar. Hari esok orang balik tengok berhala semua dah hancur. Orang tanya siapa yang buat ni? Okey, tak tahu siapa buat, tapi ada orang yang kata, kita biasa dengar ada seorang budak namanya Ibrahim, dia selalu perlekehkan berhala-berhala ni. Bisamma yuqalu lahu Ibrahim, yang diberi nama Ibrahim. Jadi memang orang dah kenal Nabi Ibrahim ni suka perlekehkan berhala-berhala, suka hina berhala-berhala. Jadi dia panggil Nabi Ibrahim. Diorang ramai-ramai tu panggil Nabi Ibrahim, tanya, siapa yang buat ni? Aku tak tahu, cuba tanya yang ada kapak tu, mana tahu dia buat. Ini cara Nabi Ibrahim nak bagi kaum dia berfikir. Dan memang waktu tu ada orang yang macam, betul juga cakap Nabi Ibrahim ni. Betul juga kan, berhala ni tak boleh buat apa pun. Tapi ego mereka lagi besar. Dan sebab geram pada Nabi Ibrahim, mereka rancang nak bakar Nabi Ibrahim dalam api. Okey, yang kita dengar tu dia nak bakar Nabi Ibrahim dalam api. Dan kita pun dah cerita kisah yang berlaku. Malaikat Jibril tanya pada Nabi Ibrahim waktu Nabi Ibrahim dicampak dalam api tu, ada apa-apa hajat tak? Nabi Ibrahim kata tak ada. Okey, sebab kalau daripada Allah, kalau daripada kamu tak ada. Tapi kalau daripada Allah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu ucapan Nabi Ibrahim waktu dilempar dalam api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik teman. Nabi Ibrahim orang pertama yang ucap ucapan tu. Dan dilempar dalam api, api jadi sejuk. Ada beberapa orang mula sedar ini mukjizat. Dan Nabi Ibrahim pun dibawa jumpa dengan Raja Namrud. Sebab Raja Namrud dengar cerita ada orang kena baling dalam api, Molek ada, berdebat dengan Namrud. Dan berdebat, akhirnya Namrud tak terima juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berhijrah. Nabi Ibrahim berhijrah dengan siapa? Ingat lagi tak? Ada seorang saja lelaki yang beriman. Betul. Waktu dibakar dalam api tu dah dapat wahyu, dah jadi Nabi. Siapa? Nabi Ibrahim pergi, kita tak tahu secara spesifik bila tarikh Nabi Ibrahim dapat wahyu tu, kita tak tahu secara spesifik. Okey, Nabi Ibrahim berhijrah dengan siapa? Ada tadi saya nampak jawapan, tapi saya nak jawapan orang lain pula. Nabi Ibrahim berhijrah dengan siapa? Ada seorang lelaki.
anak saudara dia. Betul. Nabi Lut alaihissalam berhijrah pergi ke mana? Okey. Lebih kurang macam inilah perjalanan dia. Daripada Ur, dia bergerak naik ke atas dan akhirnya sampai ke Hebron, duduk di sini. Nabi Lut pula pergi ke Sodom dan Gomorrah. Lebih kurang dekat sini. Okey, petang ni kena ingat lebih kurang sebab kejap lagi kita akan masuk pada Bani Israel tu. Okey, di sini Nabi Ibrahim berdakwah dan di sini Nabi Ibrahim bina keluarga. Nabi Lut berhijrah ke Sodom dan Gomorrah. Okey. Duduk di sini, kemudian dapat berita Siti Sarah. Siti siapa? Siti Hajar. Siti Hajar mengandung dan lahirkan anak namanya Ismail. Siti Hajar lahirkan anak Ismail. Jadi Nabi Ibrahim AS daripada Hebron ni, Nabi Ibrahim bergerak pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, hantar Siti Hajar dengan Ismail dekat sini. Okey, jauh perjalanan dia tu. Jauh. Nak hantar dekat tengah-tengah padang pasir sebab perintah daripada Allah. Dan Nabi Ibrahim ni selalu doa dan dapat anak. Tiba-tiba bila dapat anak, suruh hantar ke Mekah. Tak ada pokok, satu batang pokok pun tak ada dekat situ. Satu telaga air pun tak ada, satu mata air pun tak ada. Memang satu pengorbanan yang sangat besar. Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang diberikan pengorbanan yang sangat besar. Antaranya ni lah. Nak dapat anak punya lama, bila dapat, kena hantar dekat sini. Dan nanti kita akan tengok, Allah suruh sembelih pula. Allah suruh sembelih pula anak ni. Okay, susah Nabi Ibrahim. Banyak ujian yang berikan pada Nabi Ibrahim. Bila dah besar, bila Nabi Ismail dah besar, Nabi Ibrahim sesekali akan datang dan mereka sama-sama bina Kaabah. Dekat Mekah ni, sama-sama bina Kaabah. Jadi sebagai tempat Baitullah, jadi sebagai tempat untuk beribadat. Kemudian di Hebron, lahir pula seorang anak lagi, namanya Nabi Ishaq. Okay? Jadi Nabi Ibrahim ada 2 orang anak yang biasa kita dengar lah. Ismail dan Ishaq. Daripada Ismail tu nanti lahir bangsa Arab. Bangsa Arab yang duduk di sekitar kawasan ni. Okay? Di Mekah, di Madinah, di sekitar Hijaz, itu masyarakat Arab daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Yang duduk dekat sini, Nabi Ishaq, lepas tu datangnya Nabi Yaqub. Anak Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub pula ada 12 orang anak. Okey, daripada 12 orang anak ni lah nanti lahirnya 12 suku Bani Israel. 12 kabilah Bani Israel. Setakat tu okey tak? Ke terlalu sejarah sangat? Okey. Okey ya? Saya takutlah terlalu sejarah. Kalau tak okey beritahu Kalau mula rasa ni macam kelas sejarah ni malas lah, beritahu. Kita tukar. Okey Ustaz nak tanya. Ya. Kan tadi kan Ustaz cakap siapa Nabi Ibrahim tu hantar Siti Hajar dengan Ismail ke Mekah. Jadi setakat yang saya pernah dengar sirah, dia maksudnya dia pergi ke Mekah tu sebabnya Siti Sarah tu cemburu. Betul tak? Ada. Selain Okey. daripada yang Nabi Allah perintahkan, sebelum tu Siti Sarah tu dicemburu, betul ke? Dalam Bible, riwayat dalam Bible, memang tujuan utama Nabi Ibrahim pergi ke Mekah tu sebab Siti Sarah cemburu. Itu tujuan utama. Tapi dalam Al-Quran tak kata macam tu.
dan secara zahirnya tidak berlaku. Sebab ke situ, Sekadar Israeliat lah macam tu. ya betul. Nabi Ibrahim pergi situ sebab Allah yang suruh. Bukan sebab takut bini. Okay? Sebab Allah yang suruh. Okey, faham. Okay. Okey, baik. Tadi saya nampak ada yang tanya, saya minta maaf tau laju sebab saya fikir nak lajukan. Tapi yelah sebab Nabi kan, so kita pun nak tahu. Waktu Nabi Ibrahim hantar Ismail dan Siti Hajar dekat Mekah ni, tak ada orang. Tak ada orang langsung. Kosong, memang tak ada orang langsung. Padang pasir je ada. Sebab tu kita dengar cerita yang Siti Hajar ulang alik 2 bukit nak cari air. Nak bagi Nabi Ismail minum. Nabi Ismail ni masih menyusu. Perlukan susu ibu, tapi susu ibu pun dah tak ada, kering. Jadi Siti Hajar ni dia pergi ulang alik 2 buah bukit tu nak cari air. Pergi kat sini nampak macam ada air kat sana. Pergi sana nampak macam ada air kat sini. 7 kali. Sampailah berakhir di Marwah, tiba-tiba terdengar satu suara dan bila dia tengok, ada malaikat Jibril alaihissalam. Saya rasa saya cerita detail lah. Okay? Sebab ada yang baru masuk pun. Nampak malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Jibril hentakkan kaki, tumit dia tu, hentak pada tanah, keluar air Zamzam. Dulu biasa kita dengar yang hentak kaki tu Nabi Ismail kan? Bukan. Daripada kaki malaikat Jibril alaihissalam keluar air. Bila nampak keluar air, Siti Hajar pergi cepat-cepat tolong korek buat jadi telaga. Okey? Dan sejak tu kafilah dagang yang lalu, musafir-musafir lalu tengok ada air mata air, minta izin pada Siti Hajar nak tumpang duduk dekat sini boleh tak? Okey? Siti Hajar bagi. Jadi sejak tu mula bina penempatan. Jadi orang pertama yang bina penempatan dekat situ, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dioranglah orang pertama yang bina tempat dekat situ dan orang Mekah, orang-orang sekitar situ mula datang jadi tempat ibadah pula dekat situ. Lagi-lagi bila Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail bina Kaabah dan ajak orang-orang untuk datang kat sini. Dikatakan dalam sirah Nabi, orang-orang Yahudi pun ada masa mereka akan datang ke sini untuk beribadah. Orang Yahudi pun, sebab Nabi Ibrahim kan bapa pada bangsa Israel ni, agama Yahudi ni. Okay, saya tak masuk lagi cerita tu. Okay, jadi kita masuk cerita pasal Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Dari Nabi Ibrahim, dekat Hebron ni, Nabi Ibrahim lahir anak namanya Ishaq. Ishaq pula nanti lahirkan anak namanya Yaqub. Bukanlah Ishaq tu melahirkan anak, dia lelaki. Isteri dia lah. Okay? Lahirlah anak namanya Yaqub yang akhirnya jadi Nabi juga. Ingat lagi tak kita cerita macam mana malaikat datang bagi wahyu. Beritahu pada Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah yang dia akan lahirkan anak. Ingat lagi tak? Kalau ingat, mesti ingat maksud nama Ishaq. Apa maksud nama Ishaq? Ketawa je, orang yang ketawa betul. Ishaq maksudnya orang ketawa sebab bila malaikat tu datang beritahu Siti Sarah ni mengandung, Siti Sarah ketawa terbahak-bahak. Dia kata tak logik, aku ni mandul, suami aku dah tua, tak logik. Tapi malaikat kata, kadzalik, macam tu. Allah nak buat, Allah boleh buat. Tak kisah awak tua ke, awak mandul ke, awak dah potong tu, peranakan tu, still kalau Allah nak bagi mengandung, Allah bagi juga. Jangan tanya macam mana. Okay? Dapatlah anak namanya Ishaq. Cerita pasal Nabi Ishaq ni tak banyak disebut. Dalam Quran tak banyak disebut. Dalam hadis tak banyak disebut. Kemudian Nabi Yaqub AS, cerita pasal Nabi Yaqub ni panjang sikit. Nabi Yaqub ada 12 orang anak. Dalam nota tu saya ada bagi. Ini nama-nama daripada Israiliyat lah. Okay? Dan anak-anak Nabi Yaqub ni, 10 orang tu, dia jealous. Anak-anak Nabi Yaqub, kalau kita baca dalam surah Yusuf,
10 orang ni, dia ada perangai tak elok sikit. Dia jealous pada Nabi Yusuf dan adiknya seorang lagi yang para ulama tafsir kata Bunyamin. Benjamin. Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dan mereka bincang, mereka kata, ayah kita ni, Nabi Yaqub ni, sayang lebih sangat pada Yusuf dengan Bunyamin. Macam mana kita nak buat? Diorang buat plan. Apa yang diorang perlu buat untuk buat Nabi Yaqub sayang diorang je. Jangan lebihkan sangat Nabi Yusuf dengan Bunyamin tu. Jadi mereka bincang, ada yang kata kita bunuh. Uqtulu Yusuf. Bunuh Yusuf ni, settle. Bunuh. Lepas tu kita taubatlah, kita buat baik dengan ayah kita, mesti ayah kita sayang kita. Dan ada lagi yang kata, jangan bunuh. La taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Kita lempar je dalam telaga. Nanti bila ada kafilah dagang yang lalu, boleh ambil Nabi Yusuf bawa tempat lain. So settle masalah kita. Kita tak bunuh. Bunuh ni jahat sangat. Kita lempar je dalam telaga. Dan mereka pun buat, mereka minta izin pada Nabi Yaqub, minta izin nak bawa keluar Nabi Yusuf ni, nak bawa main-main. Nabi Yaqub tak bagi. Takutnya sebab abang-abang ni bukan boleh percaya sangat. Tapi dia orang pujuk sampai akhirnya Nabi Yaqub kata, okey pergilah kan. Bawa lah. Dan bila bawa keluar Nabi Yusuf, dia orang lempar dalam telaga. Balik rumah, menangis. Beritahu ayah, kami tadi main, kami tinggal Yusuf dekat belakang, dia jaga makanan, kita orang main. Tiba-tiba kena baham serigala. Siap dibawa baju Nabi Yusuf, konon ada darah. Tapi Nabi Yaqub tak percaya. Masa ni budak-budak lagi. Okay, betul. Masa ni masih budak-budak. Nabi Yusuf pun masih budak-budak. Dan sebelum tu lagi, sebelum kejadian ni berlaku, Nabi Yusuf pernah beritahu pada ayah dia. Nabi Yusuf ni antara Nabi yang dikurniakan dapat banyak mimpi dan boleh tafsir. Kelebihan Nabi Yusuf ni, dia ada satu ilmu yang tak semua orang dapat. Ilmu yang high level punya, takwil mimpi. Takwil mimpi. Tafsir mimpi. Kalau ada orang mimpi apa-apa, tanya pada Nabi Yusuf, dia boleh terjemahkan mimpi tu. Dan Nabi Yusuf pun dia kata pada ayah dia, waktu ni dia masih kecil dan dia tak dapat lagi ilmu tu, dia mimpi ada 11. Dia mimpi ada 11 bintang. Ini dalam surah Yusuf Ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud pada dia. Ini dia mimpi. Lepas tu dia cerita pada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kata mimpi ni jangan cerita kat orang lain. Jangan cerita kat abang-abang. Sebab mereka akan jealous. Dan Nabi Yaqub tahu mimpi ni tanda bahawa Nabi Yusuf satu masa nanti akan jadi Nabi. Dia akan dihormati. Jadi jangan cerita pada orang lain, simpan sebab takut abang-abang tu jealous. Dah lah abang-abang tu memang dah jealous dah. Tambah lagi pula dengan mimpi ni. Dan bila dah lempar Nabi Yusuf dalam telaga, Nabi Yaqub tak percaya dan Nabi Yaqub sangat-sangat sedih. Sangat-sangat sedih, menangis sampai buta mata dia. Buta. Tapi dia ucap, fasabrun jamil. Sabar itu cantik. Sabar itu indah. Okey, kalau abang dia tahu pasal mimpi tu, 11 bintang sujud pada dia, kalau abang dia tahu dan cuba tafsir, dia akan faham apa maksud tu. Okey? Apa makna dia, saya tak nak cerita lagi. Betul, sebelum tu lagi. Sebelum masuk dalam telaga. Okey? Mungkin ada yang dah tahu apa maksud mimpi tu, tapi saya tak nak cerita lagi. Sebab Al-Quran pun dia cerita last tu nanti. Okey? So, bila buta mata dia, tapi kita ingat Nabi Muhammad, bila anaknya Nabi Ibrahim meninggal dunia, Nabi Muhammad pun menangis kan? Menangis, keluar air mata dia, tapi Nabi Muhammad kata, mata mengeluarkan air, hati bersedih, tapi kita tak ucap apa-apa yang Allah tak redha. Sama macam Nabi Yaqub menangis sampai buta. Dan
anak-anak dia still tak puas hati tau. Sebab ayah ni asyik ingat pada Yusuf saja sampai buta mata. Okey? Habis cerita kat situ, pergi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dalam telaga. Okey, dikatakan berhari-hari dan akhirnya ada kafilah dagang yang lalu ambil budak ni. Dia kata, ada budak. Ada budak dalam ni, kita ambil, kita jual. Jual dalam keadaan murah, dalam harga yang murah. Sebab waktu tu Nabi Yusuf belum glow up lagi Dia masih seorang budak yang belum handsome lagi. Harga dia masih murah, dia jual pada seorang menteri di Mesir. Jauh daripada Hebron ni, lebih kurang sekitar sini lah. Pergi ke Mesir, sangat jauh. Sangat jauh. Perjalanan dia tu, pergi ke Mesir. Dan Nabi Yusuf dibesarkan dalam rumah menteri. Jadi dia tahu macam mana suasana politik di Mesir. Dia membesar macam orang kaya lah, macam orang walaupun sebagai hamba, tapi dijaga baik-baik. Menteri tu kata, jaga budak ni macam jaga anak kita. Okay? Dan jaga molek-molek. Bila Nabi Yusuf dah glow up, isteri menteri tu mula terpikat. Kan kita dengar kan macam mana cerita, dia terpikat, dia rasa Nabi Yusuf ni cantik sangat, handsome sangat, sampai dia buat apa? Dia goda Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lari dan dia kejar, dia tarik baju Nabi Yusuf sampai koyak. Sampai koyak baju Nabi Yusuf. Lepas tu tiba-tiba, bila nak keluar daripada pintu, ada orang depan pintu tu. Okey, ada orang dalam rumah tu, tengok kejadian yang berlaku dan terus perempuan tu kata, Nabi Yusuf yang cuba rosakkan aku. Dia terus, konon jadi mangsa. Konon dia lah mangsa. Tapi ada orang, dia adalah yang cerdik sikit, dia kata, kita tengok Nabi Yusuf tu, kalau baju dia koyak dari depan, betul lah dia yang kacau perempuan ni. Tapi kalau koyak dari belakang, maknanya perempuan tu yang cuba goda dia, cuba koyak baju dia. Dan bila tengok, memang koyak dari belakang. Dan isteri ni, kan orang besar, isteri menteri kot. Mungkin pangkat datin dekat Mesir tu. Jadi satu Mesir kecoh. Isteri menteri cuba goda hamba. Hamba ni kan level yang rendah sikit. Isteri menteri cuba bersekedudukan dengan hamba. So, kecoh satu Mesir. Orang-orang pun mula kutuk dia lah. Kalau ada Facebook waktu tu memang habis kena kecam, viral. Pasal makcik datin ni. Dan bila dia dengar orang duk kutuk pasal dia, dia pun buat apa? Dia buat satu plan. Masuk bulan, masuk apa lagi? Dulu ada siakap keli. Sekarang saya tak nampak dah. M-Star jahat Dia orang punya penulis tu macam tak fikir akhirat. M-Star antara portal yang jahat. Zaman tu lah. Okay? Sama macam zaman tu. Jadi, menteri ni, isteri dia nak tunjuk yang dia ni, dia bukan level teruk tau. Dia nak tunjuk pada orang. Dia kumpul makcik-makcik datin semua ni. URTV. Dia kumpul makcik-makcik datin datang rumah dia. Dan dia berikan semua orang pisau. Dalam Al-Quran ada sebut, berikan semua orang pisau, potong makanan. Kalau nak buat majlis, kita potong makanan, potong buah. Lepas tu dia suruh Nabi Yusuf lalu. Bila Nabi Yusuf lalu, semua orang tengok, handsome sangat Nabi Yusuf ni, sampai diorang terus potong, pandang je Nabi Yusuf, handsome ni budak ni. Tak sedar tangan semua berdarah. Dan waktu tu baru semua orang sedar, datin ni bukanlah teruk sangat pun. Kita pun kalau dalam situasi yang sama, tak tahan kot tengok Nabi Yusuf ni handsome sangat. Okay? Saya tak dapat bayangkan handsome macam mana Nabi Yusuf sampai boleh ke tahap itu. Maknanya handsome sangat-sangat. Awak bayanglah orang yang handsome macam mana pun, kita tak akan sampai macam tu. Paling kurang suka tengok je. Tapi Nabi Yusuf ni sampai tak sedar, tangan terpotong. Dan mereka kata, Mahadha basyara, ini bukan manusia ni. Ini bukan manusia. In hadha illa malakun karim, ini malaikat. Ni bukan manusia ni malaikat, handsome sangat ni. Okay? Dan sebab nak tutup berita tu, nak tutup, orang pun dah mula bercakap, nak buat satu damage control, apa dia orang buat pada Nabi Yusuf?
Walaupun terbukti Nabi Yusuf tak bersalah. Tapi dia orang nak bagi damage control, nak bagi senyap cerita ni, masuk penjara. Nabi Yusuf masuk dalam penjara sangat lama. Duduk dalam penjara sangat lama. Dan dalam penjara tu ada lagi 2 orang. Nampak tu dalam ni? Dalam penjara tu ada lagi 2 orang duduk sama-sama dan mereka tengok Nabi Yusuf ni orang yang baik. Rajin solat, rajin, waktu tu tak ada kitab lagi. Okey, rajin beribadah. Dan mereka pun kata, "Wahai Yusuf, kami nampak kamu ni orang yang baik. Tolong tafsirkan mimpi kami ni. Tolong tafsirkan mimpi kami." So dia pun bagi apa yang dia mimpi. Saya tak ingat dia mimpi apa. 2 orang tu disebut dalam Al-Quran. Pasal kahwin dengan Zulaikha tu tak ada satu riwayat yang sahih. Tak betul. Yang pasal 50% tu tak betul. Kemungkinan besar Nabi Yusuf lebih handsome daripada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Yusuf, keistimewaan dia, tu di tangga gandum tu belum lagi. Yang 2 orang ni dia ada mimpi dia. Saya buka aja. Saya buka sekejap. Ada Al-Quran dekat sini. Kita buka surah Yusuf. Ala-ala nak cerita kan, sebab kenapa saya tak ingat, sebab saya tak study pun, sebab saya fikir tak payah ceritalah. Tapi ala-ala cerita ni seronok. Kita buka sekejap surah Yusuf. Sekejap Okay, boleh tengok saya baca sekejap. Okay, ada 2 orang yang masuk dengan Nabi Yusuf. Salah seorang tu dia kata, aku nampak dalam mimpi, dia mimpi, aqsiru khamra, aku perah anggur. Kerana kesisaan mesti ada kan zaman Mesir. Zaman Mesir purba. Boleh jadi. Okay, boleh jadi. Okay, saya buka Al-Quran ni. Aqsiru khamra, dia seorang tu, dia mimpi dia perah anggur. Seorang lagi, dia kata, okay, saya tulis. Satu orang, dia mimpi dia perah anggur. Perah anggur. Seorang lagi dia mimpi, pegang roti atas kepala, bawa roti atas kepala dia, lepas tu, ada burung datang, makan roti tu. Dan dia minta pada Nabi Yusuf, cubalah cerita takwil mimpi ni. Cuba tafsir mimpi ni. Dan Nabi Yusuf pun cerita. Sebab Nabi Yusuf memang dah mahir. Okay? Nabi Yusuf mula pandai tafsir mimpi sewaktu dia membesar dekat rumah menteri tadi. Waktu tu dia mula dapat mimpi dan pandai mentafsir mimpi. Jadi Nabi Yusuf kata, salah seorang tu, tak apa, saya okey je, saya okey. Saya lagi suka, maknanya masih ada dan mungkin boleh distract sikit supaya kelas sejarah kan biasalah. Yang perah anggur Nabi Yusuf kata, nanti bila kamu bebas, kamu akan tolong buat air untuk tuan kamu. Maknanya bebaslah, hidup dalam keadaan senang. Yang seorang lagi, kamu akan disalib. Kamu akan dihukum bunuh. Yang orang mimpi dia ada roti atas kepala, lepas tu burung makan kan. Dia akan disalib, dibunuh dan akan ada burung datang makan kepala dia. Itu mimpi Nabi Yusuf AS, dan memang yang perah anggur ni dia akhirnya bebas, yang ni dihukum bunuh. Betul sama macam mimpi Nabi Yusuf AS. Dan kemudian raja pada waktu tu dia dapat satu mimpi. Okay, Nabi Yusuf pesanlah pada yang bebas ni, nanti bila kamu bebas, kamu ceritalah pasal aku ni tak salah. Tolong bebaskan aku juga. Tapi bila orang ni bebas, dia lupa Nabi Yusuf. Bila dah bebas dah seronok kan, lupa pasal Nabi Yusuf. Tak tolong berselamatkan Nabi Yusuf. Dan pendek cerita, raja pada waktu tu, dia mimpi 7 ekor lembu kurus dimakan oleh 7 ekor lembu gemuk. Terbalik. 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh
7 ekor lembu kurus. Adalah mimpi dia. Okey, panjang saya nak cerita. Tapi mimpi dia, apa maknanya? Mimpi dia satu masa nanti akan berlaku 7 tahun kemarau dekat Mesir. Tapi raja tak tahu. Raja tanya siapa yang boleh tafsirkan mimpi ni? Tanya semua menteri-menteri, semua tak pandai tafsir mimpi. Dia kata ni mimpi biasa je. Okay? Tapi raja kata, aku takut dengan mimpi ni. Dan orang yang bebas ni tadi dia kata, baru dia teringat pasal Nabi Yusuf. Dia pun pergi jumpa Nabi Yusuf, tanya pasal tafsir mimpi tu. Nabi Yusuf cerita, raja dengar, raja terus ambil Nabi Yusuf. Raja bebaskan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf diberikan satu jawatan yang sangat tinggi di Mesir. Apa jawatan dia? Diberi satu jawatan yang sangat tinggi dekat Mesir. Menteri apa? Menteri ekonomi, betul, menteri kewangan. Okay. Nabi Yusuf diberi jawatan sebagai menteri kewangan dan dia plan waktu kita dapat harta yang banyak ni, tuaian yang banyak, kita simpan cukup-cukup untuk 7 tahun kemarau nanti. Dan memang betul, tak lama lepas tu berlaku kemarau yang sangat panjang dekat kawasan Kan'an sini, Sinai dan Mesir berlaku satu kemarau yang sangat dahsyat, sangat panjang. Jadi orang lain dari negeri-negeri lain mula datang ke Mesir minta bantuan. Dan antara yang datang daripada Kan'an, daripada Hebron, adik-beradik Nabi Yusuf. Mereka datang nak minta bantuan. Okay. Pendek cerita, Nabi Yusuf beritahu, aku ni Yusuf. Diorang pun mula sedar kesalahan diorang dan diorang minta maaf. Nabi Yusuf kata, panggil ayah kita. Panggil ayah kita datang sini. Dan Nabi Yusuf bagi baju dia. Bagi pada abang-abang dia, tolong bawa balik, bagi pada ayah. Dan waktu bawa baju tu makin dekat dengan rumah, ayah dia kata, aku dapat bau Nabi Yusuf. Aku dapat bau Yusuf. Padahal tak sampai rumah lagi. Jauh lagi. Tapi sebab rindu, sampai dapat bau baju tu. Dan bila disapu baju tu pada ayah dia, mata dia yang buta tadi, celik. Sebagian ulama kata ini mukjizat. Sebagian ulama kata ini kuasa sayang, kuasa cinta. Bila hati tu dah terubah, badan pun sembuh. Okay, sebagai ulama kata macam tu. Dan pendek cerita, saya pendekkan habis-habis. Mereka semua datang ke Mesir, mak ayah Nabi Yusuf pun datang. Akhirnya terbukti mimpi Nabi Yusuf tu, 11 bintang, adik-beradik dia, bulan dan matahari, mak dan ayah dia, tunduk hormat pada dia. Okay? Daripada orang yang terbuang dalam telaga, sekarang jadi menteri kewangan di Mesir. Nabi Yaqub daripada awal lagi tahu yang Nabi Yusuf tu mesti masih hidup dan cuma Nabi Yaqub tak tahu Nabi Yusuf ni kena bunuh ke ataupun hilang ke, tak tahu. Okay? Tu satu penyiasaan. Kalau tahu betul-betul anak dah mati, tak apa lagi. Ni tak tahu mana. Hidup ke tak, senang ke tak. Dari mereka, hidup di Mesir. Okay? Hidup di Mesir dalam keadaan terhormat. Dan kalau perasan, dalam Al-Quran sebut raja. Al-Quran sebut Mesir pada waktu ni yang pegang kerajaan Mesir itu adalah seorang raja. Al-Quran tak sebut Fir'aun. Sebab masa zaman ni, yang pegang kerajaan Mesir pada waktu tu adalah satu dinasti Hyksos. Diorang asalnya bukan Mesir tau, diorang asalnya pemimpin daripada luar, mereka takluk Mesir. Sebab tu datangnya raja-raja Mesir ni. Bukan zaman Fir'aun. Okay? Jadi Bani Israel hidup dekat Mesir sebagai orang yang terhormat sampailah Fir'aun Ahmose dia datang takluk balik Mesir. Okay? Lepas Bani Israel dah hidup senang di Mesir selama beberapa ratus tahun, Fir'aun datang balik rampas kuasa dekat Mesir dan Bani Israel jadi hamba. Israel jadi hamba. Daripada orang yang terhormat, sekarang jadi hamba. Daripada 12
orang anak Nabi Yaqub tadi kan, adik-beradik Nabi Yusuf, lahir keturunan dia. 12 kabilah tu. Mereka hidup dekat Mesir. Dan sekarang, bila datang Fir'aun, mereka jadi hamba. Lama lama, sampailah kepada zaman Nabi Musa. Sampailah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Okey, cerita Nabi Musa, saya nak cerita panjang sikit. Semua okey ke tak? Sekarang pukul berapa? Awal lagi. Semua okey? Cerita pasal Nabi Musa panjang sikit sebab ada iktibar yang kita boleh ambil. Ada iktibar dan kita tahu kisah Nabi Musa ni kisah yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Nabi Musa lahir pada tahun semua bayi kena bunuh. Okey, Fir'aun pada waktu tu dia buat plan sebab dia dapat mimpi yang satu masa nanti kerajaan dia akan jatuh. Akan ada seorang Bani Israel, budak Bani Israel yang menjadi pemimpin Bani Israel jatuhkan kerajaan dia. Nabi Musa lah kan. Tapi waktu tu dia tak tahu siapa. Jadi dia buat plan, setiap selang 1 tahun kita bunuh semua budak. Nak bunuh setiap tahun pun tak boleh juga sebab nanti dah tak ada Bani Israel, tak ada hamba. Siapa nak bina kita punya bangunan? Jadi kena ada juga hamba. Tapi kita buat plan, setahun bunuh, tahun depannya kita biar. Tahun seterusnya kita bunuh. Jadi Nabi Musa AS dilahirkan pada tahun semua bayi kena bunuh. Waktu takut tu, ibu Nabi Musa dapat ilham untuk hanyutkan dalam sungai. Letakkan dalam bekas, hanyutkan dalam sungai. Okey? Plannya, dia punya perancangan supaya bayi tu jauh daripada Fir'aun. Plan ibu dia. Jauh daripada Fir'aun, selamat. Tapi Allah punya plan lain. Ikut arus sungai dalam bakul, Nabi Musa diambil oleh Asia, isteri Fir'aun. Kebetulan istana tu mungkinlah dekat dengan sungai. Asia ambil dan Asia rasa sayang pada baby ni, nampak comel. Dan dia katalah pada suami dia, Fir'aun, ambillah baby ni jadi anak kita. Dan Fir'aun pun sayang bini, terima cadangan Asia, jaga Nabi Musa dalam istana sendiri. Hatta nama Musa tu pun, nama tu bukan nama kebiasaan bagi Bani Israel. Itu nama orang Fir'aun. Nama-nama keturunan Fir'aun. Okay, so Nabi Musa ni dibesarkan dalam kemewahan, dibesarkan dalam keadaan yang sangat senang. Cuma Allah punya plan pula, Nabi Musa ni tak nak menyusu. Tak nak menyusu dengan sesiapa pun. Dan akhirnya, ada kakak Nabi Musa menyamar. Konon-konon nak beritahu, konon-konon nak jadi pembantu, nak jadi ibu susu. Beritahu dekat hujung kampung ni, ada seorang perempuan yang boleh bagi susu pada Musa. Siapa orang tu sebenarnya? Ibu Nabi Musa. Jadi Fir'aun dengan Asia bawalah dia punya menteri-menteri pergi rumah ibu Nabi Musa, bagi Nabi Musa pada ibu dia. Dan dia tak tahu pun itu ibu Nabi Musa. So ibu Musa dapat pulang balik anak tu menyusu dan dalam masa yang sama boleh keluar masuk istana Fir'aun. Hebat perancangan Allah. Asalnya dihanyutkan supaya jauh daripada Fir'aun. Tapi Allah punya plan biar Fir'aun yang jaga lagi selamat. Okey, lagi selamat di bawah jagaan Fir'aun. Dan akhirnya bila besar, satu hari dia keluar. Dalam Al-Quran kata, dia keluar pada waktu orang lain tengah tidur. Waktu tengah hari, dia keluar. Dan ketika itu dia nampak 2 orang bergaduh. Nampak ada 2 orang bergaduh. Satu orang bangsa Kibti. Kibti ni sama bangsa dengan Fir'aun. Koptik. Satu lagi orang Bani Israel. Jadi Nabi Musa ni, walaupun dibesarkan dalam rumah Fir'aun, dibesarkan dalam kemewahan, tapi still ada sifat kebangsaan tu. Still ada sifat kaum aku kena selamatkan lah. Jadi dia pun pergi nak tolong Bani Israel ni, dia tumbuk ataupun dia ketuk dengan tongkat dia, si Kibti ni, sekali tumbuk, mati. Dengan izin Allah, mati orang tu. Dan Nabi Musa takut. Nabi Musa menyorok. Hari esoknya,
dia nampak orang Bani Israel ni bergaduh lagi dengan orang lain. Bergaduh lagi dengan Kipti lain. So maknanya yang problem Bani Israel ni. Kemudian ada orang dari jauh datang beritahu, wahai Musa, Fir'aun dah sediakan polis-polis nak tangkap kau ni. Walaupun dia dibesarkan dalam rumah Fir'aun, tapi bila dah buat kesalahan jenayah besar, bunuh bangsa Kipti ni, Fir'aun hantar polis, hantar tentera untuk tangkap Nabi Musa. Nabi Musa takut. Waktu ni belum dapat wahyu lagi, belum jadi Nabi. Nabi Musa pun berlari. Nabi Musa melarikan diri dari Mesir, pergi ke satu tempat lebih kurang sini namanya Madian. Duduk di sini. Nabi Musa duduk di sini, jauh perjalanan dia. Pergi duduk di situ dan dia bila sampai ke tempat tu, dia nampak ada satu telaga dan orang ramai nak ambil air. Dekat situ dia nampak ada dua orang perempuan nak ambil air, nak bagi haiwan dia minum air. Tapi sebab ramai sangat lelaki dekat situ, jadi budak perempuan ni dua orang tunggu dekat belakang. Nabi Musa nampak, Nabi Musa tanyalah, kenapa ni? Perempuan tu pun cerita, ayah kami dah tua jadi kami yang kena cari makanan, kami kena jaga haiwan ni. Tapi situ ramai lelaki. Dan kalau kami pergi dia akan kacau lah sebagainya. Nabi Musa pun tolong. Lepas Nabi Musa tolong, alamak, spoiler lah. Saya tak nak cerita lagi tu. Tapi cerita ni biasa dah orang dengar kan? Tak apa. Spoiler pun tak apalah. Okay, apa tadi? Okay, so Nabi Musa pun tolong. Kemudian Nabi Musa bersandar pada pokok. Dan Nabi Musa doa. Apa doa Nabi Musa? Saya tahu. Mesti ramai yang hafal doa ni. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Betul. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, nikmat yang kau berikan padaku, aku sangat perlukannya. Para ulama tafsir kata, Nabi Musa doa macam tu waktu bersandar pada pokok sebab apa? Doa tu tanda syukur. Wahai Tuhan, nikmat yang kau beri pada aku sangat perlukannya. Apa nikmat yang Allah bagi waktu tu? Ada pokok, ada tempat minum air, itu je. Nabi Musa ni pelarian. Lari seorang-seorang dekat padang pasir, sampai dekat situ tak ada pakaian, tak ada tempat tinggal, tak ada keluarga. Tapi ada pokok, ada tempat minum, sangat-sangat bersyukur. Dan bila bersyukur, apa Allah akan buat? Bila seseorang tu dia bersyukur pada Allah dengan nikmat yang kecil, apa yang Allah akan buat pada dia? Apa yang Allah akan balas bila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi? Cuba komen. Okay, cuba jawab. Apa yang Allah? Yes. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. So, apa jadi lepas tu? Datang salah seorang daripada perempuan tadi, ja'at su ihdahuma tamshi 'ala istihya. Jalan dalam keadaan tersipu malu. Malulah Nabi Musa ni orang yang handsome, Nabi kot, orang yang handsome dan sasa. Nabi Musa ni digambarkan sebagai seorang yang sangat sasa. Mana tak sasa, tumbuk sekali orang mati. Okay, sasa lah tu. Kalau macam saya, tumbuk tak mati. Saya yang mati. Mungkinlah macam Zul Arifin. Siap angkat orang lagi. Kuat kan? Dan lepas tu budak perempuan tu pun kata, ayah kami panggil nak bagi upah. Dan Nabi Musa pun pergi. Nabi Musa tak kata Nabi Musa tak kata, ya tak apalah, saya ikhlas. Saya ikhlas tolong awak, janganlah macam ni. Janganlah nak panggil-panggil rumah pula, malu kita. Nabi Musa tak kata macam tu kan. Bila orang bagi, kita terima. Bila orang bagi upah, kita ambil. Dan memang Nabi Musa waktu tu perlukan. Jadi Nabi Musa pergi ke rumah dua orang perempuan ni dengan ayah dia, dan ayah dia pun suruh cerita. Dalam Bible dinamakan ayahnya sebagai seorang alim, seorang pendeta namanya Jethro. Okey? Dan kebanyakan ulama tafsir kata dia ini adalah Nabi Shu'aib. Sebab apa kata Nabi Shu'aib?
Sebab Nabi Syuaib pun memang duduk dekat Madian. Dalam Al-Quran, Nabi Syuaib duduk dekat Madian. Okay? Tapi tak ada sebarang konsensus, tak ada sebarang kesepakatan lah. Ada yang kata bukan Syuaib, orang lain. Okay? Orang lain. Nama dia Jethro. Tapi apa yang saya nampak, insya-Allah memang itu Nabi Syuaib. Sebab Nabi Syuaib memang duduk dekat Madian. Okay? Dan bila dah berborak dengan ayah dia, anak perempuan dia ni pun kata, ya Abi Istajir, wahai ayah, ambillah dia bekerja dengan kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, ambillah dia kerja dengan kita. Sebab orang terbaik yang ayah boleh pilih untuk bekerja, mestilah orang yang kuat dan amanah. Itu kalau kita bawa situasi pada hari ni, macam nampaklah kan perempuan ni suka sebenarnya pada Nabi Musa. Dan Nabi Syuaib ni pun bagi pilihan, kamu boleh pilih salah seorang anak aku kahwin, pilih mana kamu nak. Lepas tu kamu boleh tinggal dekat sini, kita buat kontrak, kerja dekat sini 8 hingga 10 tahun, pilih mana-mana nak pilih. So, dengan izin Allah, dalam masa yang sangat singkat, daripada seorang pelarian, tak ada tempat tinggal, tak ada harta, tak ada keluarga, dalam masa yang sangat sekejap Allah bagi lebih lagi, dapat kahwin, dapat keluarga, dapat tempat tinggal, dapat pekerjaan. Dengan berkat apa? Doa tadi. Sebab itu doa tu kita amalkan bila kita dalam keadaan susah dan kita ingat segala nikmat yang Allah bagi pada kita. Walaupun dalam keadaan yang berseorangan, kesedihan, tak ada bantuan, doa juga pada Allah, bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, Allah akan tambah. Jangan ragu-ragu. Dah berlaku pada Nabi Musa AS dan dia bekerja lebih kurang 10 tahun, dapat keluarga dan akhirnya daripada Madian ni nak baliklah semula. Nak pergi berhijrah, mungkin nak balik ke Mesir, wallahu a'lam, dia berhijrah. Dan sebab itu orang kata, duduk rumah mertua jangan lama-lama. 10 tahun ni lama tau, tapi sebab bekerja. Habis saja kontrak bekerja, nak pindah. Dan dalam perjalanan, sesat dekat tengah padang pasir, waktu malam, gelap, tak tahu jalan, bawa isteri, mungkin ada bawa anak sekali, tak tahu nak buat apa. Sebagai suami, nak jagalah isteri dengan anak-anak. Nampak ada cahaya atas gunung, atas bukit. Jadi Nabi Musa kata, aku nak tengok cahaya tu, mana tahu kalau ada orang, kita boleh tanya arah, tunjuk mana boleh pergi. Ataupun kalau tak ada orang, paling kurang kita ada api, boleh jadi obor. Sebab tengah gelap sangat ni. Jadi Nabi Musa pergi, naik atas bukit tu sorang-sorang, sampai di sana, dia nampak ada satu pokok yang terbakar. Okey? Nampak satu pokok yang terbakar dan daripada pokok itu, api itu, keluar suara. Keluar suara wahyu dalam bentuk suara, ini anallah. Wahyu pertama. Nabi-nabi lain kita tengok malaikat Jibril datang. Tapi Nabi Musa tak. Dia punya kelebihan, dia ini kalimullah. Orang yang boleh bercakap dengan Allah. Kalimullah. Itu pertama kali dapat wahyu, pertama kali jadi Nabi. Ini anallah. Sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Fa'budni. Sembah aku. Dan dia minta Nabi Musa tolong cabut kasut tu. Ikhla'na alaik. Cabut kasut kamu kerana kamu berada di lembah suci. Cabut kasut. Cabut kasut. Nabi Musa AS. Berbeza dengan umat Islam, okay, zaman Nabi Muhammad, masjid, kita bersolat pakai kasut. Okay, solat pakai kasut. Zaman Nabi Muhammad sebab lantainya tanah pasir kan. Zaman kita tak bolehlah pakai kasut. Zaman kita tak boleh pakai kasut sebab kapet. Okay? Tapi kalau ikut mana lebih banyak Nabi buat adalah solat dengan memakai kasut. Okay? Kalau dalam di luar, di masjid dan sebagainya, tak sama macam zaman Nabi Musa. Bila nak beribadah, kena cabut kasut. Dan Nabi Musa pun boleh dapat wahyu, Allah suruh berdakwah pada Fir'aun. Okey, wahyu yang sangat besar,
tanggungjawab amanah yang sangat dahsyat, suruh berdakwah pada Firaun. Besar tanggungjawab tu. Dan Nabi Musa minta pada Allah, boleh boleh pakai kasut, boleh pakai selipar, dan dia memang termasuk dalam cara solat. Bahkan ulama khilaf mana lagi baik, solat pakai kasut ke tak pakai kasut. Sampai ada khilaf nak tunjuk benda tu memang sesuatu yang disyariatkan. Okey, tapi tengok situasi lah tempat. Contoh kalau kita solat dekat hutan ke, solat dekat pantai ke, bolehlah cabut kasut, bolehlah pakai kasut. Tapi kalau solat dekat rumah orang, solat dekat tempat-tempat yang kita kena cabut, tempat yang dimuliakan, kita cabutlah. Jangan pergi masjid pakai kasut pula kan. Nabi buat ni takkan saya tak boleh. Jangan, sebab kebersihan pula dapat. Okey. Sampai mana tadi? Okey, dapat wahyu suruh berdakwah pada Firaun. Nabi Musa minta kepada Allah untuk jadikan Nabi Harun sebagai pembantuku. Waj'alli waziran min ahli Harun akhi. Jadikan aku seorang pembantu daripada keluargaku Harun, adikku. Nabi Musa ada adik namanya Harun. Dan Allah perkenankan permintaan Nabi Musa pergi berdakwah sama-sama dengan Nabi Harun alaihi wassalam, berdakwah pada Firaun, berjumpa dengan Firaun, dan Firaun tak terima. Okey, dan Firaun suruh buat satu macam perlawanan dengan ahli-ahli sihir. Tengok siapa yang lagi hebat. Zaman tu mereka utamakan sihir. Mukjizat setiap Nabi dia sesuai dengan zaman dia. Kalau zaman Nabi Muhammad, orang lebih kagum dengan kehebatan bahasa. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran, mukjizat terbesar. Zaman Nabi Musa, Mesir kan, dia selalu berkait dengan sihir. Jadi, minta satu perlawanan. Nabi Musa kata kita buat waktu hari raya. Waktu hari raya, waktu duha. Saya dengan Nabi Harun berlawan dengan semua ahli sihir yang hebat. Dan berlawanlah, baling tongkat, bertukar jadi ular, makan semua ular-ular ahli sihir ni. Dan ahli sihir semua ni bila tengok ular Nabi Musa dapat makan ular-ular mereka ni, mereka terus sujud. Mereka ni dah membesar berpuluh tahun dengan ilmu sihir, dia tahu ular yang Nabi Musa bawa ni bukan sihir, mesti mukjizat. Mereka semua sujud, beriman pada Allah, dan mereka semua kena salib, kena bunuh salib oleh Firaun. So mereka semua mati syahid. Okay? Walaupun ahli sihir bila masuk Islam dibunuh mati syahid. Dan pendek cerita, Bani Israel beriman dengan Nabi Musa. Firaun tak puas hati, Firaun keluarkan semua tentera dia nak tangkap Nabi Musa. Jadi Bani Israel semua melarikan diri. Mereka seberang laut. Kita dengar cerita Nabi Musa dengan Bani Israel seberang laut. Berkemungkinan dekat area sini, daripada Mesir ni bergerak ke sini. Laut ini yang mereka lalu, yang mereka seberang. Dan dalam Al-Quran kata, memang perancangan Allah, Fir'aun keluarkan semua tentera dia, termasuk dia sekali, keluar daripada Mesir. Nak tangkap Nabi Musa dengan orang beriman. Dan bila laut terbelah, Bani Israel dah selamat pergi ke Sinai, Fir'aun baru nak ikut, tenggelam dekat laut. Mati habis. Dia makan masa juga, lebih kurang hampir juga hampir 10 tahun juga. Lama. Lebih kurang zaman Nabi Muhammad SAW. Berlaku banyaklah. Bani Israel ni pun dia punya perangai juga. Dia macam setiap kali berlaku sesuatu, dia mula fikir, Nabi Musa ni betul ke tak? Betul tak Allah tolong kita? Dan ada beberapa peristiwa yang berlaku sebab Firaun tak nak ikut Nabi Musa. Apa yang berlaku? Sungai Nil bertukar jadi darah. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Sungai Nil bertukar jadi darah, tapi still tak nak beriman. Lepas tu Allah hantarkan kodok, katak yang sangat banyak, penuh Mesir. Tak nak juga beriman.
Allah hantarkan belalang penuh Mesir. Tak nak juga beriman. Ada 9 kejadian yang berlaku pada Fir'aun tapi still tak nak beriman. Okay? Tapi saya tak ceritalah sebab panjang sangat. Saya nak cerita satu benda kejap lagi. Kenapa saya cerita semua ni? Ada satu iktibar yang saya nak cerita. Okay? Dah sampai dekat Sinai, dekat sana Fir'aun pun dah tak ada. Memang Allah sengaja kosongkan Mesir ni. Nanti orang lainnya pula akan ambil Mesir tu. Okay, duduk di Sinai. Di situ dalam surah Al-Baqarah Allah cerita, Allah angkat gunung letak atas Bani Israel, nak jatuhkan atas Bani Israel, dan Allah ugut, kamu kena pegang perjanjian ni. Pegang perjanjian dengan jangan syirik pada Allah. Itu perjanjian dia. Sebab itu Bani Israel ni, tadi kan Nabi Yaqub dapat gelaran Israel. Bila dia berumur 90 tahun, dia dapat gelaran Israel. Kalau dalam Bible, dia kata Israel tu maksudnya orang yang berlawan dengan Tuhan. Sebab Tuhan pernah datang menjelma dalam bentuk manusia, berlawan dengan Nabi Yaqub, menang Nabi Yaqub. So dia dapat gelaran Israel. Tak logik lawan Tuhan, tak logik. Kalau kita kata Israel, maksudnya apa? Okey, ni adalah tawanan. Hasil, okey, tawanan. Tawanan, orang yang kena pegang dengan perjanjian. Dia terpaksa pegang dengan perjanjian. Kena pegang betul-betul, terikat dengan perjanjian. Sebab itu dinamakan sebagai Israel. Nabi Yaqub, dia pegang betul-betul perjanjian dia dengan Allah. So dia dapat gelaran Israel. Anak-anak dia, kabilah dia semua digelar sebagai Bani Israel. Okey, jadi mereka diperintahkan untuk pegang betul-betul agama Allah, jangan syirik. Dan bila Nabi, okey, sampai Nabi Musa dah kan? Okey. Duduk dekat Sinai, lepas tu datang perintah Allah untuk masuk ke negeri yang dijanjikan buat mereka. Saya tandakan sekitar sini, Baitul Maqdis, sekitar sini. Modern day Palestine. Dijanjikan untuk masuk ke sini. Jadi Nabi Musa ajak, okey jom kita perang masuk ke sini. Tapi Bani Israel tak nak. Dia kata, izhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu dengan Tuhan kamu pergi berperang. Kami tak nak, kami tunggu sini. Sebab dalamnya ada kaum yang sangat ganas, takut nak pergi berperang. Jadi tak pergi berperang. Waktu tu ada 2 orang je nak ikut. Cerita pasal Nabi Harun waktu tu dah tak ada. Boleh jadi Nabi Harun dah meninggal dunia. Tak disebut dah cerita pasal Nabi Harun waktu perang tu. Ataupun tak betul lah, memang dah tak ada lah. Sebab yang nak ikut Nabi Musa waktu tu 2 orang je. Satu namanya Yusha', kita cerita baru ni, Yusha' bin Nun. Satu lagi namanya Khalid. Nak ikut Nabi Musa pergi berperang. Tapi sebab 2 orang je, mana boleh berperang kan? Allah hukum Bani Israel, mereka sesat dekat padang pasir Sinai ni selama 40 tahun. Allah haramkan negeri ni selama 40 tahun. Dan ulama' kata, hikmah kenapa Allah letakkan 40 tahun, supaya berganti generasi. Orang tua-tua yang degil ni semua mati, lahir generasi baru yang dengar cakap. Yang tu saya tak tahu. Dalam Quran tak sebut. Saya tak tahu. Last sebut pasal Nabi Harun, waktu Nabi Musa dapat wahyu, dapat kitab Taurat, turun tu, Bani Israel sembah berhala. Dekat Sinai ni lah. Sembah berhala. Lepas tu, Nabi Musa geram sangat sebab dia tunggu 40 hari atas bukit tu nak dapat wahyu. Waktu Nabi Musa duduk atas bukit tu kan dapat wahyu kitab Taurat. Dalam satu riwayat, sebuah hadis, digambarkan dapat dengar bunyi
batu diukir, dipahat. Sebab kitab Taurat tu diberikan dalam bentuk kepingan batu. Nabi Musa dapat dengar bunyi batu tu dipahat dari langit. Allah hantar batu tu, kitab Taurat. Bila Nabi Musa turun, tengok Bani Israel sembah berhala, Nabi Musa campak kitab tu. Nabi Musa campak, pecah. Okay, pecah. Dan dikatakan sebahagian isi Taurat tu hilang sebab Nabi Musa campak. Lepas tu bila Nabi Musa dah tenang, Nabi Musa ambil balik. Dan waktu tu lah Nabi Musa marah Nabi Harun. Kenapa tak jaga Bani Israel? Itulah cerita pasal Nabi Harun kita dengar. Lepas tu tak dengar dah. Okay. Dan akhirnya selamat. Apa itibar dia? Saya nak cerita ni. Bila Nabi Musa dapat wahyu atas bukit tu, jadi Nabi, Allah kata pada Nabi Musa, "Ji'ta ala qadari ya Musa." Wahai Musa, kamu datang tepat pada waktunya. Okay, Allah nak cerita apa? Allah nak cerita semua benda yang berlaku pada Nabi Musa daripada kecil lagi, dilahirkan pada tahun, bayi dibunuh, dihanyutkan dalam sungai, dibesarkan dalam istana Firaun, terbunuh orang, jadi pelarian, kena bekerja 10 tahun, sesat dekat padang pasir. Semua ini plan Allah supaya pada saat ni kamu berada atas bukit ni dapat wahyu. Kamu jadi Nabi. Dan kamu yang akan bebaskan Bani Israel. Semua tu plan Allah. Pada asalnya Nabi Musa tak faham pun. Tak nampak pun aturan Allah tu. Tapi bila dah berlaku baru tahu peraturan, percaturan, perancangan Allah tu sangat cantik. Okey? Dan dapat bebas bersama Bani Israel dulu dekat Sinai. Tapi Bani Israel macam biasalah. Masih degil, masih syirik pada Allah. Dan akhirnya, saya rasa kelas ni, CD ni kita habiskan terus hari ni. Sebab saya tahu ramai yang mungkin kepenatan dengan tajuk ni kan. Jadi saya habiskan hari ni juga. Lepas ni kita terus masuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey semua? 40 tahun diharamkan kepada Bani Israel sampai Nabi Musa pun meninggal dunia. Naik Nabi Yusha' bin Nun ganti. Nabi Yusha' dengan generasi baru Bani Israel perang dekat sini, masuk dalam negeri ini, negeri Palestin, Baitul Maqdis, dan mereka bina kerajaan. Mereka pecahkan dekat sini ikut 12 kabilah. Okey? Bina kerajaan dengan 12 kabilah Bani Israel. Dia bukan satu kerajaan bersepadu, bukan satu negara, bukan. Ikut kabilah. Okey? Kemudian sampai kepada zaman Nabi Samuel, dalam Al-Quran sebut, Bani Israel ni minta pada Nabi mereka, minta jadikan seorang raja. Nak ada seorang raja. Jadi Allah lantik Talut untuk jadi raja. Nama dia Talut. Jadi raja bagi Bani Israel dan berperang lawan Goliath, lawan Jalut, berperang, dapatkan Baitul Maqdis, dapatkan Jerusalem, akhirnya tertubuh satu kerajaan Bani Israel. Dan raja yang naik pada waktu tu, sebab yang bunuh raja jahat tadi tu, Nabi Daud. Daud belum jadi Nabi lagi. Bila dia dah bunuh, dia dah menang, dia jadi raja, Allah lantik dia jadi Nabi. Nabi Daud seorang raja dan Nabi. Raja dan Nabi. Okey, Nabi Daud AS. Di sini namanya Kingdom of Israel. Kerajaan Israel yang beriman. Sebab itu sebahagian ulama kata, inilah negara Islam yang pertama. Bani Israel, negara Islam yang pertama. Sebab di sini negara yang jalankan hudud, jalankan hukum Allah. Siapa rajanya? Nabi. Nabi Daud AS. Meninggal Nabi Daud, naik Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagilah hebat. Boleh perintahkan jin, boleh perintahkan haibuan. Okey, boleh pindahkan istana daripada Sabak. Istana tu, Ratu Balqis. Hebat sangat.
Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata ada 4 orang raja dekat muka bumi. Nabi kata ada 4 orang raja yang paling besar dekat muka bumi, 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. 2 orang. Yang kafir 2 orang juga, Namrud zaman Nabi Ibrahim, Namrud raja yang zalim, Mesopotamia, dan seorang lagi Nebukadnezar ataupun Bukhtanasar. Kejap lagi kita akan cerita. Zaman Nabi Sulaiman AS, kerajaan Bani Israel sangat besar, dan dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman doa pada Allah supaya kerajaannya sebesar ni tak diberikan pada orang lain. Itu doa Nabi Sulaiman. Kerajaan ni jangan diberikan kepada orang lain. Sebagian ulama tafsir dia kata, sebab dalam Al-Quran sebut Allah letak satu jasad atas singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tengok, terus Nabi Sulaiman bertaubat dan doa pada Allah kerajaan ni jangan diberikan kepada orang lain. Ada tafsir dia, tapi satu tafsir yang menarik, saya nampak ia menarik dan mungkin betul. Nabi Sulaiman dapat satu vision, nampak Dajjal duduk dekat singgasana dia. Itu satu tafsiran yang menarik bagi saya, sebab lepas tu terus Nabi Sulaiman bertaubat dan doa pada Allah supaya kerajaan ni jangan diberikan kepada orang lain. Dan lepas saja Nabi Sulaiman meninggal dunia, kerajaan ni terbelah pada 2. Dekat sini masih Kingdom of Israel, sini pula Kingdom of Judah. Okay? Dan kemudian dia ditakluk oleh beberapa negara, Empayar Assyria 700 sebelum Masihi, Empayar Neo Babylonian 586 sebelum Masihi, lepas tu bawah Cyrus the Great, dan akhirnya Alexander the Great, dan akhirnya Empayar Rom pula. Okey. Bani Israel itulah last. Mereka bina negara sendiri, lepas tu negara-negara lain takluk dia, dan Bani Israel ini diperhambakan bertebaran dekat satu dunia. Bani Israel bertebaran dekat satu dunia, dan waktu itulah Allah hantarkan Nabi-Nabi beritahu pada Bani Israel yang nanti akan ada Nabi yang tolong kamu. Akan ada Nabi yang menyatukan balik Bani Israel. Janji. Okay? Dan zaman Cyrus the Great takluk kawasan ni, dan Cyrus the Great ni bagi Bani Israel bina semula negara dia. Cyrus the Great baiklah bina semula negara dia, dan waktu ni Bani Israel cuba bina balik ketamadunan dia, dan zaman inilah datangnya Nabi Uzair. Dalam Al-Quran sebut Nabi Uzair, dia punya mukjizat, dia kumpulkan balik kitab Taurat yang dah bertaburan, yang dah hilang. Dia kumpulkan balik sebab dia hafal. Okey. Dan akhirnya di bawah zaman pemerintahan Rom. Zaman pemerintahan Rom, kawasan sini dia duduk bawah pemerintahan Rom zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria kena bunuh, Nabi Yahya kena bunuh, Nabi-Nabi dia orang bunuh je. Kalau dia orang tak suka, dia orang bunuh. Okey. Dan akhirnya dengan Nabi Isa alaihissalam cuba dibunuh. Dan Nabi Isa lah Nabi terakhir bagi Bani Israel. Okey. Yang terakhir, yang sepatutnya selamat ke Bani Israel, sebab Nabi-Nabi janjikan akan datang satu Messiah, ataupun kita panggil Al-Masih. Dia yang akan selamatkan Bani Israel. Lepas tu Allah hantar Nabi Isa sebagai Al-Masih, tapi Bani Israel tak nak terima. Cuba bunuh lagi Nabi Isa. Dan itulah kali terakhir Allah hantarkan Nabi pada Bani Israel, dan selama 600 tahun Allah tak hantarkan mana-mana Nabi lagi. Selama 600 tahun
sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi kata, antara aku dengan Nabi Isa tak ada Nabi. Antara aku dengan Nabi Isa tak ada Nabi. Okey, dan dah berpindah. Kenabian tu daripada Bani Israel dah berpindah kepada bangsa Arab. Yang daripada susu galur Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad hidupkan balik agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dekat Mekah tu. Dan orang-orang Yahudi dia memang tahu Nabi akhir zaman tu akan datang di Madinah, di Mekah. Sebab tu dia orang bina komuniti dekat Madinah, nak tunggu Nabi tu datang. Tiba-tiba Nabi yang datang tu orang Arab, tak nak terima. Okey. Dan saya rasa setakat itu habis cerita pasal Bani Israel. Dan apa yang berlaku hari ni kan, diorang konon claim itu tanah diorang nak dapatkan balik, dan tanah tu Allah yang janjikan untuk diorang. Dan kita tengok alasan tu memang ada basis dia, memang ada asasnya. Tapi Allah janjikan tanah tu bila mana Bani Israel pegang dengan perjanjian. Bila Bani Israel tak pegang perjanjian tu, Allah tukarkan kenabian daripada Bani Israel ke bangsa Arab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kan, bila Nabi Muhammad diutuskan, semua okey tak? Dah habis cerita pasal Bani Israel, sejarah tu dah habis. Tolong kalau ada yang dah tertidur, tolong bangun. Saya minta maaf, kelas ni, kelas sejarah, saya minta maaf sangat-sangat. Okey? Saya minta maaf sangat-sangat. Last cerita pasal Bani Israel, minggu depan cerita pasal Nabi Muhammad. Dengar sampai habis cerita pasal Nabi Muhammad, insya-Allah. Okey. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya lukis ni gambaran Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni jadi kiblat para nabi. Dia dibina zaman Nabi Sulaiman. Jadi kiblat para nabi. Saya takut. Sebab waktu kelas sejarah dulu saya tak suka. Jadi saya takut kalau ada yang tak suka. Tapi kalau suka, alhamdulillah lah. Lagipun sirah kan, sirah ni dia lebih best daripada sejarah kemerdekaan, sejarah penubuhan Malaysia. Saya rasa bosan. Okey, baik, terima kasih. Sejuk sikit hati saya. Okey. Para nabi, terima kasih. Ni cuba nak pujuk saya sebenarnya ni, semua ni. Para nabi, mereka solat berkiblatkan Masjidil Aqsa. Daripada zaman Nabi Sulaiman sampailah kepada Nabi Muhammad pun. Okay? Sampai zaman Nabi Muhammad, bila diutuskan Nabi Muhammad, mula-mula kiblatnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kaabah ada. Tapi Kaabah tak jadi kiblat. Kaabah tak jadi kiblat. Nabi Muhammad, Allah suruh menghadap Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad ni dalam hati Nabi nak sangat Allah suruh hadapkan kiblat pada Kaabah. Sebab Kaabah ni kiblat siapa? Kiblat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Muhammad kan hidupkan balik agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dekat tanah Arab ni. Jadi Nabi Muhammad nak sangat kalau Allah suruh hadap Kaabah. Tapi Allah suruh hadap Masjidil Aqsa. Jadi apa Nabi Muhammad buat? Apa Nabi Muhammad buat? Bila Nabi solat, Nabi duduk depan Kaabah. Okay? Nabi duduk, bukan Nabi lah ni gambarannya, dia bukan Nabi. Ni orang liti. Nabi duduk depan Kaabah, duduk betul-betul depan Kaabah, tapi kiblatnya hala ke Masjidil Aqsa. So setentang. Jadi Nabi dapat dua-dua. Dapat depan Kaabah, dapat menghadap Masjidil Aqsa. Okey? Dan orang kata pasal Nabi. Orang kata pasal Nabi. Orang Bani Israel, Yahudi yang ada dekat sekitar tu, dia kata Nabi Muhammad ni dia tiru Nabi-Nabi Bani Israel. Tiru. Sebab tu sembah
menghadap ke Masjidil Aqsa. Dia ejek Nabi Muhammad. Orang Mekah pula, orang Arab dia kata, Nabi Muhammad ni bukan nak hidupkan agama Nabi Ibrahim pun. Kalau hidupkan agama Nabi Ibrahim, mesti menghadap ke Kaabah. Di sebab tu Nabi Muhammad nak sangat supaya Allah turunkan satu wahyu, pindahkan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Kaabah. Dan akhirnya memang Allah bagi. Waktu tu tengah solat, kemudian saya tak ingat sama ada Nabi Muhammad ataupun sahabat tengah solat, ada satu masjid yang namanya Masjid Qiblatain. Saya rasa ni sahabat. Okey. Bila sahabat tu tengah solat dan meramaikan jemaah, ada satu masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Dia jauh sikit dari Mekah waktu tu. Jauh sikit dari Madinah. Okey, waktu pemindahan kiblat tu. Jadi masjid ni zaman Madinah lah. Dia berlaku di zaman Madinah. Bila mereka solat, tengah solat tu dapat perintah. Saya betul-betul lupa ni berlaku pada Nabi Muhammad ataupun sahabat, dapat perintah untuk tukar kiblat. Jadi tengah solat tu mereka pusing. Okey? 4 rakaat, 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Kaabah. Jadilah tempat tu Masjid Qiblatain. Dan bila Nabi Muhammad mula menghadap ke arah Kaabah, settle, orang Arab diam. Orang Arab kata, okey betul lah, Nabi Muhammad nak hidupkan balik agama Nabi Ibrahim. Dan orang Yahudi takut. Orang Yahudi ni tahu kan, Nabi Muhammad ni memang betul-betul Nabi. Dan bila Nabi mula menghadap Kaabah, diorang takut. Diorang kata apa? Bila Nabi Muhammad mula menghadap Kaabah, bermakna Bani Israel dah tak ada nilai di sisi Allah. Masjidil Aqsa pun dah tidak bernilai sama macam dulu di sisi Allah. Allah dah tak mau yang ni. Allah pindahkan terus kepada Kaabah, Baitullah. Okey? Jadi Bani Israel pun takut dan orang Arab pun sedar yang Nabi Muhammad betul-betul Nabi yang nak hidupkan balik agama Nabi Ibrahim. So diam dua-dua golongan ni. Dan Nabi Muhammad pun suka. Nabi Muhammad suka sangat menghadap Kaabah. Tapi sejarah dengan Masjidil Aqsa ni tak habislah. Tak habis sebab Masjidil Aqsa still masjid ketiga yang paling banyak pahala kalau kita pergi. Yang pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Nabawi dekat Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau boleh pergi, solat, pergi ke sana. Dan Nabi Muhammad waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kan Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa dulu. Solat dekat sini dengan para Nabi. Waktu tu Masjidil Aqsa ni masih kiblat. Jadi Nabi Muhammad pergi ke kiblat, solat dengan para Nabi dekat sini. Okay? Lepas tu baru tukarkan ke Kaabah. Jadi saya harap cerita-cerita pasal Nabi-Nabi Bani Israel jelas dia punya perjalanan tu. Saya nak ceritakan perjalanan Bani Israel, macam mana boleh tertumbuh negara Israel, macam mana boleh ada para Nabi dekat sana. Dan kita tengok sifat orang Yahudi ni, suka hati dia je. Walaupun Allah bagi macam-macam mukjizat pada Nabi, tapi suka hati dia lah. Kalau dia tak suka Nabi tu, dia bunuh. Kalau dia tak suka Nabi tu, dia halau. Nabi Zakaria dikatakan, Nabi Zakaria dibunuh sebab waktu tu Raja Herod, dia nak bunuh semua baby. Sebab dia punya pembantu dapat mimpi nanti kerajaan dia akan jatuh oleh seorang budak ni, Nabi Isa. Jadi dia bunuh semua baby. Macam zaman Nabi Musa. Ada genocide berlaku. Jadi Siti Maryam dengan baby Nabi Isa berhijrah ke Mesir. Lepas tu baru balik semula. Nabi Zakaria dibunuh sebab tak nak beritahu Nabi Isa dekat mana. Kena bunuh. Dikatakan Nabi Zakaria dikejar, dia nampak satu pokok dan pokok tu terbuka, dia masuk dalam pokok tu, mukjizat kan? Masuk dalam pokok tu tutup balik, tapi orang nampak. Orang pun belah pokok tu. Mati Nabi Zakaria. Nabi Yahya pula dikatakan dia nak tolak fatwa. Dia tak nak bagi fatwa boleh kahwin dengan keluarga sendiri.
Sebab pemerintah waktu tu, anak Raja Herod, dia nak kahwin dengan kakak dia, tak boleh. Nabi Yahya tak bagi. Tapi dia tak suka fatwa tu, bunuh Nabi Yahya. Dan tinggal Nabi Isa je, itu pun cuba dibunuh. Lepas tu Allah tukarkan terus kenabian daripada Bani Israel kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel dia banyak ramalan tentang Nabi yang akan datang, banyak ramalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia akui sendiri dengan orang-orang Kristian, orang Yahudi yang masuk Islam. Bila tanya kenapa masuk Islam, antaranya bila baca Bible, kita akan jumpa ramalan tentang para Nabi dan kita tengok ramalan tu semua menuju kepada Nabi Muhammad. Menuju kepada Nabi Muhammad. Antaranya dalam kitab John, tak silap saya, Nabi Isa sebut tentang satu orang yang akan datang dipanggil sebagai Paraclete. Paraclete. Biasa diterjemah sebagai penghibur. Tapi bila kita tengok betul-betul, Paraclete dia punya asal bahasa dia, bukan kefahaman paderi ke apa kan. Asal bahasa dia, Paraclete ni dia akhirnya akan bawa kepada yang dipuji. Seseorang yang dipuji. So siapa lagi kan? Nabi Muhammad lah. Muhammad tu maksudnya orang yang sentiasa dipuji. Ataupun nama lain bagi Nabi Muhammad ni Ahmad. Orang yang diberikan pujian yang banyak. Okay? Dan memang banyak lagi ramalan-ramalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Al-Quran kata orang Yahudi, Bani Israel, orang Kristian ni kenal Nabi Muhammad betul-betul akan datang lebih daripada mereka kenal anak sendiri. Abdullah bin Salam bila Nabi pindah ke Madinah, nampak muka Nabi terus tahu ni Nabi. Terus masuk Islam. Okey? Dan pada minggu depan kita akan masuk cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sebelum macam ni. Nabi Bani Israel ni, Bani Israel banyak Nabi diutuskan dekat situ sebab Allah memang lebihkan Bani Israel. Waktu tu memang Allah lebihkan Bani Israel berbanding umat-umat yang lain. Macam kita tengok zaman Nabi Muhammad, Allah lebihkan Nabi Muhammad, lebih kurang macam tu lah. Allah lebihkan Bani Israel sebelum tu. Dan Bani Israel ni dia ada satu sikap degil. Degil. Selalu lawan Nabi. Tapi Allah tetap hantar juga Nabi-Nabi. Okey? Kalau kaum-kaum yang lain, Allah hantar juga Nabi-Nabi pada mereka. Dan bila mereka mula lawan Nabi tu, mereka mula mengganas, Allah hancurkan. Allah hancurkan. Tapi zaman Bani Israel, Allah tak hancurkan. Sebab tu cerita dia kekal sampai hari ini. Kaum-kaum lain dihancurkan. Bani Israel tidak. Okay? Dan diorang sombong. Diorang fikir, kita lawan Nabi pun Allah hantar lagi Nabi. So, biarlah. Okay? Ada satu masalah pasal Bani Israel ni. Kita tahulah kan dia ada susu galuh tadi zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf, semua tu kan. Tapi masalah ni yang berlaku hari ni, berlaku pengyahudian besar-besaran. Lagi-lagi bila tertubuh negara haram Israel ni, semua orang claim dia keturunan Bani Israel. Sebab nak dapat kerakyatan tu. Jadi ada pandangan yang kata, Bani Israel yang ada hari ni, bukan Bani Israel betul-betul. Susu galuh dia sampai ke 12 kabilah tu. Tapi dia orang claim je. Dan kod mana pun, tak kisahlah susu galuh tu betul ke tak kan. Tak kisahlah tu. Tetapi, negara Israel yang ada pada hari ni, tak sama sedikit pun dengan negara Israel zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman. Sebab negara Israel yang ada hari ni, dia satu negara kolonial. Kolonial, penjajah, dan lagi satu sekular. Dia bukan agama ketuhanan. Sekular sangat. Dan dia ada juga parti politik agama Yahudi dekat situ. Ada juga orang-orang Yahudi. Dan saya sangat suka dekat satu akaun Twitter. Apa nama dia?
dia tunjukkan setiap hari dia post orang-orang Yahudi dekat Israel ni, Yahudi yang memang belajar kitab Taurat, mereka tak setuju dengan apa yang kerajaan buat. Mereka tak setuju dengan apa yang kerajaan buat pada orang Palestin. Dan orang-orang Yahudi tu semua kata, yang belajar kitab ni, Rabbi Yahudi yang kamu tengok pakai topi, jubah, ada tocang sini tu, kebanyakannya, diorang kata negara Israel ni tak boleh tertubuh sampailah datangnya Al-Masih. Baru boleh ditubuhkan negara Israel. Kena tunggu Mesiah tu, Nabi Isa. Tapi mereka dah bunuh Nabi Isa. Sebab itu, nanti bila Dajjal datang, dia claim dialah Mesiah. Dia claim dialah Al-Masih. Jadi orang Yahudi akan ikut dia. Dan mungkin orang Islam pun akan ikut dia. Dan dalam hadis kita akan tengok, Dajjal ni dia banyak tiru Nabi Isa. Kalau tengok tu, ingatkan Nabi Isa. So, boleh jadi kita pun terpedaya. So, Nabi Muhammad kata jangan jumpa dengan Dajjal. Hebat macam mana pun kita, bila Dajjal keluar, jangan ikut. Bahaya. Okay? Ada apa-apa lagi soalan? Ustaz, Yes. pasal Dajjal ada tu lah kan, yang orang cakap nanti akan ada Nabi Khidir. Maksudnya macam dia akan mencabar Dajjal. Maksudnya macam kau bunuhlah aku apa semua. Lepas tu macam kena potong apa semua. Pasti dia beriman kepada Allah. Dan tu betul lah, sahih lah Ustaz. Okay, dalam hadis memang Nabi beritahu bila Dajjal keluar nanti akan ada seorang pemuda yang pergi berdebat dengan Dajjal dan dia kata pada Dajjal tu, aku kenal kau ni, Nabi Muhammad dah sebut dah pasal kau ni. Dan Dajjal pun bunuh dia. Belah badan dia jadi dua. Lepas tu hidupkan balik dia. Kona-kona bukti macam aku ni Tuhan. Dan bila dia hidup balik, dia pun kata, sekarang aku lagi percaya kau ni memang Dajjal. Sama macam yang Nabi sebut dulu. So Dajjal bengang sangat dengan dia, Dajjal bunuh lagi dia sekali lagi. Nabi kata dia dapat pahala syahid paling tinggi. 2 kali mati. Mati syahid lawan Dajjal. Tetapi tidak disebutkan pasal orang ni Nabi Khidir. Tak disebut. Dan saya sendiri berpandangan, yang pandangan saya pegang, Nabi Khidir dah meninggal dunia. Tahu tak dalam kalangan ilmuwan Islam ada 2 mazhab. Satu yang kata Nabi Khidir masih hidup hari ni. Satu lagi yang kata Nabi Khidir dah meninggal dunia. Saya pegang yang tu. Bila tengok dari dalil, tak ada satu pun yang kuat kata Nabi Khidir masih hidup. Betul. Katanya dia pernah pergi ke Terengganu. Nabi Khidir pernah pergi Terengganu. Andai Nabi Khidir ada hari ni, dia mesti ada dekat Palestin. Tolong orang Islam dekat sana. Dia kalau ada pun, dia sekadar macam satu legenda tak berfungsi. Okay? Panjanglah kalau nak bahas pasal Nabi Khidir tu. Yang saya pegang, dia memang dah tak ada. Lagi kelakar bila ada riwayat yang kata zaman Zulkarnain Nabi Khidir ni jadi menteri. Dan dia pergi jumpa satu tempat, nama tempat tu ada satu air, Ma'ul Hayah, air kehidupan. Dia minum, sebab tu dia hidup selama-lamanya. Tu macam cerita Lord of the Ring, cerita-cerita tahyul lah kan. Islam dia ni, kalau kita tengok Islam, dia tolak cerita-cerita macam ni. Bila tak bermanfaat, tak ada kepentingan pun. Tapi kita boleh katalah ini khilaf, zahirnya Nabi Khidir dah tak ada. Dan Nabi Muhammad pun kata, kalau Nabi Musa masih hidup, Nabi Musa pun kena ikut aku. Okay? Tapi kenapa Nabi Khidir kalau hidup, kenapa tak ikut Nabi Muhammad? Kenapa tak tolong waktu perang Badar? Waktu perang Uhud, kenapa tak tolong? Apa dia buat kan? Ada lagi tak soalan? Pasal Alexander Zulkarnain tu, saya tak tahu. Sama ada dia Cyrus the Great ataupun Alexander, ataupun kita memang tak tahu siapa dia. Tapi Zulkarnain tu lepas Nabi lah Ustaz. Lepas Nabi Muhammad. Tak.
Oh, faham persoalan tu. Tidak. Dia sebelum tu lagi. Sebab tu dalam Al-Quran tu sebut pasal dia. Dia yang kurung Ya'juj Ma'juj. Dia sebelum zaman Nabi Muhammad. Sebab tu ada pandangan kata dia Cyrus the Great. Ada pandangan kata dia Alexander the Great. Kita tak tahu. Nabi Khidir, zahirnya Nabi Khidir tu dia tak ada umat dia sendiri. Dia sekadar Nabi yang dia dapat wahyu untuk diri dia je. Dia tak ada umat dia tersendiri. Ada pandangan yang kata Nabi Khidir tu cuma wali, bukan Nabi. Tapi pandangan tu tak tepat dan berbahaya. Sebab nanti akan ada orang guna, maknanya wali ni boleh jadi lagi hebat daripada Nabi. Itu bahaya ya, dia akan bawa kepada kesesatan yang lain pula. Kiranya Ustaz macam hadis Nabi, saya ada dengar macam ada beberapa golongan yang Allah panjang ke umur. First Nabi Isa, lepas tu Iblis, lepas tu siapa tak lagi. Jadi kiranya bukan Nabi Khidir lah kan. Maksudnya Ustaz pernah ada dengar tak macam ada golongan yang macam Allah panjang ke umur, Iblis, Nabi Isa, siapa tak? Macam tu. So yang lain semua akan meninggal lah pada waktu yang ditetapkan. Saya tak pernah dengar lah. Mungkin saya yang tak banyak pembacaan, saya tak dengar lagi. Cuma dalam Al-Quran kata وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Sebelum kamu wahai Muhammad, kami tak pernah jadikan mana-mana orang pun hidup kekal. Kalau mereka mati, kamu pun akan mati. Okay. Iblis memang minta pada Allah dipanjangkan umur. So ada pengecualian. Dajjal pun ada pengecualian. Nabi Isa pun ada pengecualian. Saya tak tahulah kalau ada hadis yang jelas sebut pasal tu. Tapi yang pasti Nabi Khidir tu tak ada. Dajjal pun memang dipanjangkan usia. Dia dah ada, cuma dia belum keluar. Bila dia keluar tu yang tanda akhir zaman tu, dia dah ada. Macam dalam hadis Tamim Ad-Dari. Kita cerita dalam hadis 40. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Nabi Harun tak diangkat ke langit, Nasya. Yang dikatakan diangkat ke langit Nabi Idris. Yang kita dah cerita itu, yang Israiliyat ya. Israiliyat. Nabi Idris minta beritahu pada dia bila dia akan mati. Malaikat Jibril tak tahu. Jadi Malaikat Jibril bawa jumpa dengan Malaikat Maut dekat langit keempat. Malaikat Maut pun sebab setiap tingkatan langit tu memang ada Nabi. Nabi-Nabi yang dah meninggal dunia, Allah letakkan roh mereka di setiap langit. Langit pertama ada Nabi, langit kedua ada Nabi, langit ketiga ada Nabi, langit keempat, sampai langit ketujuh ada Nabi. Tapi bukan bermakna Nabi tu diangkat ke langit, tak, dia roh dia. Yang bermula lawan Dajjal tu memang akan ada orang nampak dan orang saksikan dia. Cuma kita harap jangan kita adalah zaman tu. Sebab kalau kita ada zaman tu, susah sangat hidup kita. Hidup susah, fitnah lagi. Kita akan terikut Dajjal tu. Ada orang dia tak nak ikut Dajjal, tapi bila fikir anak dia lapar, isteri dia lapar, dia terpaksa ikut. Saya baca soalan ni, saya takut ada yang tertinggal. Dia tak ada ni. Ada lagi soalan tak? Hadis yang kata Syekh Umar tak tahan lebih dari tak betul lah, tak betul. Nah, ada beberapa pandangan yang kata umat Islam ni dia tak akan lebih daripada 1500 tahun. Saya ada buat kajian dulu waktu saya di UKM pasal tarikh kematian umat Islam ni, tak ada satu dalil pun. Tak ada satu dalil pun. Ada satu hadis yang kata
umat Islam ni antara asar dengan maghrib. Perumpamaannya antara asar dengan maghrib. Jadi ada ulama cuba tafsirkan asar ke maghrib tu berapa lama nak dibandingkan dengan umat dulu-dulu. Ada umat dahulu Nabi umpamakan dia daripada pagi sampai ke zuhur, zuhur sampai ke asar. Kita umat Islam asar ke maghrib. Jadi ada ulama yang cuba kira orang Yahudi berapa lama tahun dia, orang Islam berapa tahun. Tu datang pandangan 1500 tahun tu. Tapi tak betul. Tak betul. Sebab Nabi Muhammad pun kan, Nabi Muhammad pun bila malaikat Jibril tanya bila kiamat, dia tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Betul, bila terikut saja Dajjal terus murtad. Dajjal bila mula-mula turun, dia claim dia Nabi je. Mula-mula dia claim dia Nabi. Dan akan ada malaikat kiri dan kanan dia, malaikat tu beritahu, ini bukan Nabi, ini Dajjal. Lepas tu, fitnahnya teruk zaman tu, sampaikan orang tengok malaikat tu, orang akan fikir, oh ni malaikat yang teman Nabi ni. Okay, lepas tu dia mula claim dia Tuhan. Dan orang percaya. Sebab tu Nabi suruh ikat isteri dengan anak dekat rumah. Sebab, maaf kata, dalam bab ini perempuan lebih mudah terikut. Dalam bab ini sebab Dajjal akan keluar dengan pelbagai jenis nikmat. Okay? Pelbagai jenis nikmat yang ikat literally. Ikat literally. Maknanya jangan bagi keluar rumah di zaman Dajjal. Dan bukan perempuan sajalah, sebab ada sahabat yang kata dia nak pergi jumpa Dajjal. Nabi tak bagi. Sebab beriman macam mana pun, kamu bila pergi jumpa Dajjal akan terikut dia. Sebab fitnah dia sangat besar. Bukan perempuan je lah, lelaki bersama. Dajjal akan buat kita dengar macam betul. Ini bukan Nabi, lebih kurang itulah. Ini bukan Nabi. Kita dah dengar Nabi. So kita kata, oh betul lah dia ni Nabi. Ada malaikat kot kiri kanan dia. Zaman tu sangat dahsyat fitnahnya. Dan dalam hadis, Nabi kata, Dajjal akan bawa neraka, bawa syurga. Syurga dia tu sebenarnya neraka, neraka dia tu sebenarnya syurga. Pasal Al-Quran diangkat ke langit tu, saya tak pastilah. Saya tak ingat kesahihannya. Dajjal tu manusia. Lari dari Dajjal. Tapi Nabi kata tempat yang paling selamat waktu tu Madinah. Sebab Dajjal dia akan pergi semua tempat kecuali Mekah dengan Madinah, dia tak boleh masuk. So selamatnya duduk dekat Madinah. Dan Mekah. Saya tak tahu. Mungkin ada hadis tu tapi saya tak tahu. Nanti saya cari semula. Pagi beriman, petang. Ada hadis yang kata akhir zaman nanti akan ada orang pagi beriman, petang kafir. Petang beriman, pagi kafir. Tapi saya tak tahu tu kait dengan Dajjal ataupun tak. Kalau macam tu kan, kita buat satu kelas khusus pasal Dajjal. Yang pasal tu kita tak tahu. Kita tak tahu Dajjal tu datang zaman teknologi ada lagi ataupun tak. Kita tak tahu. Menarik kalau kata Dajjal datang guna teknologi. Memang menarik kan? Tapi kita tak tahu lah zaman tu ada lagi ke tak. Boleh saya pun nak minta diri juga dah ni. Ada berapa lagi soalan tak? Saya minta maaf sekali lagi kalau kelas pada malam ni sedikit terlalu teknikal. Okay, saya sendirilah rasa macam tu. Saya takut kalau pelajar-pelajar, peserta-peserta mula rasa tak best lah kelas ni. Okay, tapi ini je cerita pasal Bani Israel. Kita dah dapat gambaran Bani Israel ni macam mana. Minggu depan kita masuk pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Alhamdulillah. Okay, moga-moga semua bermanfaat Moga-moga dapat manfaat. Moga-moga alhamdulillah. Maknanya semua suka sirah. Alhamdulillah. Sirah Nabi best.
Okay. Okey, kelas kita berakhir di sini. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kita jumpa lagi dalam kelas hadis 40, dalam kelas Tadabbur Sirah. Kita akan masuk jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelas kita bukan macam ni tau. Saya tak ceritakan Nabi Muhammad lahir, pergerakan, semua tu lah. Saya tak cerita macam tu. Saya akan ambil setiap bab. Bagi rasa sayang pada Nabi dulu. Saya punya plan macam ni tau. Saya cerita dulu. Kita akan buat kelas cerita pasal Nabi Muhammad kalau dalam keadaan ni Nabi macam mana. Contohnya minggu ni kita cerita pasal Nabi marah. Apa yang Nabi akan buat. Minggu seterusnya Nabi sedih. Apa yang Nabi akan buat. Untuk tadabbur. Sebab kelas kita kan tadabbur. Habis semua tu, baru kita cerita perjalanan Nabi. Sebab kita dah kenal Nabi. Bila dah kenal Nabi, kita nak tahu perjalanan Nabi daripada lahir sampai Nabi menang, sampai Nabi wafat. Okey? Jadi kelas ni akan ambil masa yang lama. Saya kalau ada rasa penat kan, beritahulah saya. Ada je beritahu macam mungkin tak dapat join lagi, beritahu je saya okey. Tapi kalau ada kesempatan, datanglah. Okey? Terima kasih semua. Okey, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada semua. Moga-moga kelas ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan.